Pada era masa kini, drone atau pesawat tanpa pemandu UAV mula digunakan secara meluas di seluruh dunia. Penggunaan teknologi ini dapat dilihat dalam pelbagai bidang serta sektor, termasuk pertahanan dan keselamatan. Perkataan drone berasal dari perkataan lama bahasa Inggeris iaitu drone yang merujuk kepada lebah jantan mencari pasangan dan mengeluarkan bunyi monotune yang berterusan. UAV secara majmuk dikenali sebagai sistem udara tanpa pemandu atau UAS. Pada asasnya, ia dapat dikendalikan dari jarak jauh atau terbang secara autonomi menggunakan perisian bawaan atau rencana penerbangan yang berfungsi dengan sistem penderia dan GPS. Dalam sejarah Angkatan Tentera Malaysia ATM, UAS telah digunakan semasa Ops Daulat pada tahun 2013. Pada ketika itu, ia telah digunakan untuk mengesan kedudukan musuh yang menceroboh kedaulatan tanah air. Aplikasi UAS dalam ATM diteruskan dengan penubuhan satu tim UAS bahagian Staf Perisikan Pertahanan BSPP. Penubuhan tim ni adalah merupakan tim nukleus Army Aircraft System bahagian Staf Perisikan Pertahanan, merangkumi terdiri daripada 5 pegawai dan juga 7 lain-lain pangkat. Tim ini menggunakan camcopter S100 Seabell dihasilkan oleh syarikat Seabell Austria. Tim UAS nukleus ini ditugaskan untuk melaksanakan pengutipan maklumat atau Intelligence Surveillance Reconnaissance. Tim nukleus US ni sebenarnya adalah untuk menyokong operasi persikan di mana atur gerak US ini adalah untuk melaksanakan pengutipan maklumat iaitu Intelligence Surveillance Reconnaissance berdasarkan based on demand, di mana RFI yang diberi kepada kami melalui persikan perkhidmatan. Kalau kita tengok setiap pegawai dan anggota memainkan peranan dalam atur gerak dan pengoperasian UAS Camcopter S100 ini, di mana jika minimum kru tu kita tak dapat, kita takkan atur gerak kita punya aset, di mana setiap elemen ataupun individu kru peralatan kita kena make sure berada dalam keadaan siap siaga, man, mission and method. So benda-benda ni kita kena make sure untuk memastikan pengoperasian UAS ini berjalan dengan lancar. Camcopter S100 Seabell mempunyai berat lepas landas maksimum atau MTOW sebanyak 200 kg. Dari segi masa penerbangan, UAS ini mampu terbang 6 jam. Tempoh masa ini boleh dilanjutkan kepada lebih 10 jam dengan penggunaan tangki tambahan bahan api F-gas luaran. Aset Camcopter S100 ini kalau kita tengok dia mudah diatur gerakkan. Dia tidak memerlukan runway ataupun kawasan yang panjang untuk kita atur gerakkan dia. So maksudnya kita perlu dalam kawasan seluas lebih kurang 30 kali 30 meter untuk kita atur gerakkannya secara vertical take off and landing. Pengoperasian Camcopter S100 memerlukan 2 pilot yang mana internal dan external. So komunikasi penting bagi setiap mode penerbangan tu untuk kita switch antara external dengan internal pilot. Before first flight check, di mana kita akan memeriksa komponen-komponen dan kabel-kabel. Kita kena make sure
pemasangan adalah betul. So ada fuel ataupun oil yang perlu diisi. Selain itu make sure servo, dia punya control rod tu berfungsi dengan baik. Selaku sebagai juruteknik pesawat ni adalah saya memastikan dan menentukan pesawat di belakang saya ni adalah dalam keadaan yang baik sebelum AV melakukan VC lah. Tugas saya adalah salah satunya as a technician ni kena isi minyak dulu. So setelah kami isi minyak, kami akan membuat pemeriksaan secara terperinci daripada A sehingga Z supaya AV dalam keadaan yang betul-betul selamat, tiada benda asing, supaya dia dapat terbang dengan selamat lah. Selepas kami selesai membuat pemeriksaan secara terperinci bersama tim technician, tim jurusawat, juruteknik, kami akan menyerahkan kepada pilot. Itu adalah tugasan kami sebagai juruteknik pesawat lah. Ia mempunyai kelajuan maksimum 220 km sejam dan ceiling 5,500 meter atau 18,000 kaki. Beroperasi siang dan malam dalam pelbagai keadaan cuaca sehingga 200 km di darat dan di laut. Tidak komen dari rumah dah. Saya sebagai pilot operator, tugas utama saya sebelum penerbangan dilakukan, saya melaksanakan pemeriksaan terhadap AV dengan pilot. Selepas melakukan pemeriksaan terhadap AV, saya akan melakukan pemeriksaan terhadap sistem sensor. Tugas utama saya apabila diberi arahan daripada mission commander, saya akan melaksanakan pemeriksaan terhadap sesuatu aktiviti kontak yang mencurigakan. Kemudian menganalisis, identify, detect dan recognize. Kemudian melaporkan kepada mission commander untuk tindakan lanjut. Cabaran saya semasa melaksanakan sistem sensor adalah apabila terdapat satu kontak yang mencurigakan, saya dengan segera untuk mengesan dan menganalisis. Sebagai contohnya atas aktiviti bot, sama ada parti ataupun penyeludupan. Misi dirancang dan dikawal melalui antarmuka pengguna grafik titik dan klik yang mudah. Imagen muatan definisi tinggi dihantar ke stesen kawalan dalam masa nyata. Keupayaan drone ni adalah berbeza berbanding dengan main pilot, di mana main pilot ini memerlukan pilot yang maksudnya yang berada di pesawat. Untuk kita mengoperasikan drone ni, kita tak perlu pilot ataupun juruterbang ataupun operator yang berada di dalam pesawat. So hanya berada di base ataupun di ground control station saja untuk mengawal pesawat US tersebut. Untuk membezakan, kalau kita tengok keupayaan drone military ini, dia mempunyai keupayaan range yang lebih jauh dan endurance yang lebih lama berbanding dengan drone-drone yang mana digunakan oleh tekong-tekong dan parti. Di pihak ATM ataupun BHPP, kami menggunakan drone yang memenuhi military specification dan battle proven, yang mana keupayaannya boleh digunakan pada waktu siang dan malam. So kebanyakan operasi tertumpu pada waktu malam, di mana maklumat yang diperolehi kebanyakannya pendaratan berlaku pada waktu malam di kawasan hotspot yang telah diwartakan dan diperolehi daripada anggota perisikan di medan. Kalau kita tengok dari segi keupayaan, kita bergantung kepada operator dan juga kawasan operasi, di mana kalau kita tengok di kawasan yang pesisiran pantai, iaitu di sekitar Kota Tinggi, kita menggunakan drone-drone kecil di mana atur geraknya lebih cepat. So kita tidak memerlukan tempoh setup yang lama untuk kita atur gerak, untuk kita bantu unit-unit
yang beroperasi di lapangan dan di kawasan operasi. Berbanding drone yang military spec ni, kita memerlukan masa yang agak lama untuk kita set up sebelum kita atur gerak. Kejayaan kalau kita tengok setakat ni lah, kita membantu unit-unit yang beroperasi di lapangan untuk membuat pengesanan saki-baki parti. Kita juga membantu lain-lain agensi, bukan saja pasukan ATM tetapi juga APMM, Polis Marine, pasukan gerakan AM, pemantauan aktiviti jenayah rentas padan. Contohnya penyeludupan rokok, ketum, dadah dan sebagainya. Kalau kita tengok sebagai contoh, kami pernah beroperasi di sekitar Kuala Perlis. Kita boleh lihat kalau kata kita fly tu, kita nampak bot yang cuba untuk merentas padan lah. Maksudnya daripada Malaysia, dia membawa barang-barang yang tidak dibenarkan lah. Sebagai contoh seperti ketum. Harapan kita pada masa akan datang, negara akan berupaya dan berkemampuan untuk menghasilkan serta mengoperasikan UAV atau UAS buatan tempatan yang berkualiti.